Dan insya-Allah pada hari ini kita sambung berkenaan dengan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, Al-Hadis Al-Arba'un, hadis-hadis 40 Nawawi. Kita menceritakan dalam bab mukaddimah kepada kitab ini berkenaan apa yang ditulis berkenaan dengan kitab inilah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil. وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan kurnianya kepada kita, nikmat yang diberi kepada kita, nikmat Islam dan juga iman. Dan insya-Allah pada hari ini kita sambung berkenaan dengan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, Al-Hadis Al-Arba'un, hadis-hadis 40 Nawawi. Kita menceritakan dalam bab mukaddimah kepada kitab ini berkenaan apa yang ditulis berkenaan dengan kitab inilah. Qala al-musannif rahimahullah amma ba'd faqad rawayna an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turukin kathirah biriwayatin mutanawwi'ah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ala ummati 40 haditha min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Wa fi riwayah ba'athahu Allah faqihan 'alima. Wa fi riwayat Abi Darda wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida. Wa fi riwayat Ibn Mas'ud qila lah udkhul min ayyi abwabil jannah syi't. Wa fi riwayat Ibn Umar kutiba fi zumratil ulama wa hushirat fi zumratil syuhada. Wattafaqa al-huffaz ala annahu hadithun dha'if wa in kathurat turuquh. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, semua ini para sahabat ini radhiyallahu anhum ajma'in, daripada riwayat jadu-jadu yang banyak dengan riwayat-riwayat yang bermacam-macam berkenaan dengan hadis 40 ini, bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menghafal daripada kalangan umatku 40 hadis berkenaan dengan urusan agamanya, maka Allah membangkitkannya pada hari kiamat nanti dalam golongan ahli fuqaha dan juga ulama. Dalam satu riwayat yang lain, Allah mengangkatnya sebagai seorang yang faqih dan alim. Dalam riwayat Abu Darda, dan sesungguhnya akulah baginya pada hari kiamat nanti sebagai syafi', sebagai memberi syafaat kepadanya, dan juga menjadi syahid sebagai nyaksi kepadanya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dikatakan kepadanya pada hari kiamat nanti, apabila mereka yang menghafal hadis 40 ini berkenaan dengan urusan agama ini, maka dikatakan kepadanya pada hari kiamat nanti, udkhul bin ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah ke dalam mana-mana pintu syurga yang kamu mahu.
Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu di dimaktubkan kepada orang yang hafal hadis tadi dari golongan orang-orang ataupun daripada golongan para ulama dan dihimpunkan bersama dengan para syuhada, bahawa sesungguhnya hadis-hadis yang kita riwayatkan tadi, yang kita sebut tentang hadis 40 hadis Nawawi ini, secara sepakatnya para hafaz hadis, para ulama hadis, para pakar hadis mengatakan hadis ini adalah dhaif, walaupun banyak jalur-jalurnya ataupun jalan-jalannya untuk menyampaikan kepada hadis tersebut. Jadi inilah berkenaan dengan kelebihan tentang hadis, menghafal hadis 40 hadis Nawawi ataupun hadis 40 mana-mana lah berkenaan dengan urusan agama. Jadi di sini walaupun hadis ini dhaif, Imam An-Nawawi rahimahullah mendatangkan supaya bahawa hadis dhaif itu adalah hadis yang boleh kita jadikan sebagai amalan kita, menjadikan sebagai fadilat dalam amalan kita, dijadikan sebagai panduan hidup kita. Kerana fadailul amal itu adalah satu perkara yang tidak yang telah disebut oleh para ulama bahawasanya hadis dhaif itu boleh diterima pakailah. Dia bukannya hadis yang ditolak ataupun dipanggil sebagai hadis yang diamalkan itu sebagai perkara bid'ah. Oleh itu Imam Nawawi meletakkan hadis ini sebagai sebagai menceritakan keistimewaan menghafal hadis 40. Dan beliau telah sebut, Imam Nawawi rahimahullah telah menyebut tentang hadis dhaif ini, beramal dengan hadis dhaif ini dalam kitab Al-Azkar, zikir-zikir sepanjang hari, berkenaan dengan bagaimana kita menggunakan hadis-hadis dhaif dan pada perkara apakah yang kita boleh beramal dengan hadis dhaif ini. Jadi dilihat di sini kita katakan bahawa hadis ini banyak riwayatnya, tapi kebanyakan semua itu adalah hadis-hadis dhaif. Perawi-perawi adalah dhaif. Jadi di sini kita lihat pada matan hadis, teks hadis, teks hadis. Sesiapa yang menghafal daripada kalangan umatku 40 hadis berkenaan dengan urusan agama, maksud berkenaan dengan apa sahajalah berkenaan dengan agama, maksud semuanya hadis itu berkenaan dengan agama, maksudnya apa-apa sahaja dia hafal 40 hadis, maka dia mendapat ganjaran yang kita sebutkan tadi. Ganjaran seperti mana hadis yang kita sebutkan tadi, di antaranya adalah termasuk daripada golongan fuqaha, dari golongan para ulama. Dan disebut juga sini sebagai seorang yang faqih mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Syafaat Nabi SAW dia ada yang besar sekali, syafaatul kubra, itu memberi syafaat kepada semua umatnya untuk masuk ke dalam syurga. Dan ada syafaat yang ditentukan, dan juga syafaat bukan hanya khusus kepada Nabi SAW, bahkan syafaat juga terdapat pada para ulama, syafaat daripada para sahabat, para nabi yang dikhususkan kepada mereka untuk memberi syafaat. Bahkan anak yang menghafal Quran, anak yang menghafal Quran boleh memberi syafaat kepada ibu bapanya pada hari kiamat nanti. Jadi kita katakan bahawa orang yang menghafal 40 hadis ini mendapat syafaat daripada Nabi SAW kerana telah menghafal hadis Nabi SAW. Dan itulah di antara kelebihan menghafal hadis 40. Kemudian disebut ada satu perkara di sini yang penting adalah berkenaan dengan beliau menyebut, Imam Nawawi rahimahullah menyebut tentang berbagai-bagai jalan. Maksudnya dia meriwayatkan hadis ini berbagai-bagai jalan seperti mana diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat yang kita sebutkan tadi, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, Abu Hurairah dan ramai lagi. Bahawa jalur-jalur ini sangat penting. Kalau pembahagian ulama dalam menceritakan tentang jalur-jalur ini, maksudnya jalur hadis, maksudnya jalur ni maksudnya sanad, dalam bahasa Arabnya dipanggil sanad. Jalur ni bahasa Melayu saya terjemahkan sebagai jalur ataupun salasilah perawi hadis. Jalur ini, perawi-perawi ini, jalur ini perawilah yang meriwayatkan hadis. Jalur ini dia terbahagi kepada 4 bentuk. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Asqalani, Al-Hafiz, Imam Hafiz, Imam hebat dalam pakar hadis. Ibnu Hajar wafat pada tahun 852 Hijrah. Beliau berkata dalam kitab beliau Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli Al-Athar, beliau mengatakan al-khabaru imma an yakuna bila adadin muayyan aw ma'a hasrin bima fawqa al-ithnain aw bihima aw biwahid. Khabar
Khabar itu hadis lah. Khabar ni dia boleh kita katakan empat kita boleh panggil sebagai hadis. Khabar ni kita boleh panggil hadis, kita boleh panggil sunnah, kita boleh panggil sebagai asar. Jadi inilah sinonim kepada perkataan hadis itu sendiri. Hadis, sunnah, asar, khabar. Tapi kita biasa sebut hadis saja. Biasa kita sebut hadis ataupun kita sebut sunnah. Tapi semua itu makna yang sama. Khabar pun sama juga. Khabar ni hadis juga. Jadi kita jangan keliru tentang perkataan-perkataan itu, perkataan yang sama. Maka Ibn Hajar mengatakan, al-khabaru imma an yakuna bila adadin muayyan. Khabar ini, hadis ini, sama ada dia ni diriwayatkan dengan jalan-jalan yang tidak ada bilangan tertentu. Au ma'a hasrin bima fawqa al-ithnain, ataupun ada bilangan tertentu tapi lebih daripada 2, 3, 4. Au bihima, ataupun diriwayatkan oleh dua orang. Au biwahid, ataupun diriwayatkan oleh seorang. Fal awwalul mutawatir, maka hadis yang pertama itu yang diriwayatkan bilangan yang tidak ditentukan tadi, ramai lah, maka hadis itu dipanggil hadisul mutawatir. Fal awwalul mutawatir al-mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutih. Sungguhnya yang pertama itu hadis mutawatir yang tidak ada bilangan tertentu. Dia ada 20, 30, 40, 80, 100, ramai. Dipanggil mutawatir, hadis mutawatir. Al-mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutih, maka dia mendapat dengan hadis mutawatir ini, maka dia mendapat sebagai ilmu yang yakin. Maksudnya yakinlah pasti daripada Nabi. Dia tidak syak lagi. Kita tak ada syak, tidak ada rasa tak betul daripada Nabi. Tak, ni memang daripada Nabi. Maksud hadis itu benar-benar daripada Nabi. Ilmul yaqini, maksud yakin betul. Dengan syarat-syaratnya. Syarat hadis mutawatir itu adalah. Kemudian dia kata wasani al-mashhur wa huwa al-mustafid ala ra'i. Yang kedua dipanggil hadis masyhur, iaitu yang diriwayatkan oleh lebih daripada 2, 3, 4, 5. Hadis ini dipanggil hadisul masyhur. Bukan masyhur maksudnya terkenal hadis tu maka masuk itu. Hadis masyhur dimasukkan dalam kitab hadis. Istilah ahli hadis adalah hadis yang lebih diriwayatkan oleh lebih daripada 2, 3, 4, 5. Itu maksud dia. Okey. Dan juga dipanggil sebagai hadisul mustafid. Dia sama ada disebut masyhur ataupun mustafid. Biasa disebut sebagai masyhur lah, mustafid jarang. Sebab ada khilaf mengatakan mustafid dia begini-begini, tetapi dia kata mustafid itu jugalah masyhur. Istilah yang digunakan. Au bihima, ataupun diriwayatkan oleh kedua-duanya. Wasalithu al-aziz. Yang ketiga, hadis yang ketiga dinamakan sebagai aziz. Walaysa syartan lis-sahih. Bukan syarat bagi sahih. Yang dimaksudkan sahih itu adalah sahih Bukhari. Ada ulama mengatakan, sebahagian ulama Ibn al-Arabi mengatakan bahawa syarat bagi sahih Bukhari, Imam Bukhari mensyaratkan dalam kitab beliau, mesti hadis yang diriwayatkan adalah dua orang ataupun paling kurang dua orang. Bukan ini hadis Bukhari. Itu dikata apa? Walaysa syartan li sahih, bukan syarat pada sahih. Maksud tak betul pendapat yang mengatakan bahawa hadis Imam Bukhari itu diriwayatkan oleh hadis aziz sahaja ataupun lebih, aziz ataupun masyhur ataupun mutawatir. Kemudian dia kata warabiul gharib, yang keempat dia panggil hadis gharib. Apa dia? Hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Dan kita akan lihat nanti hadis yang gharib ini, hadis yang pertama kita baca nanti insya-Allah berkenaan dengan hadis niat ikhlas. Itu hadis gharib. Nanti kita akan sebutkan. Jadi kita kata ini dia 4 bentuk hadis mengikut jalur dia. Berapa orang yang meriwayatkan. Kalau lebih daripada yang tidak ada tentu bilangannya, dia panggil hadis mutawatir. Lebih daripada 2, iaitu 3, 4, 5, maka dia panggil masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dia panggil hadis itu sebagai hadis al-aziz. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang itu dipanggil sebagai gharib. Maka apabila kita katakan tadi hadis yang begitu banyak jalannya tadi, maksudnya sama ada yang aziz tadi, masyhur tadi, ataupun hadis mutawatir. Tapi tak sampailah hadis mutawatir. Sebab apa? Dia kata apa? Wa fihal maqbul wa kulluha siwal awwal. Dia kata Ibn Hajar, sambung ayat tadi. Wa kulluha siwal awwali ahad. Semuanya sekali itu. Hadis yang kita sebut 4 tadi, pembahagian yang 4 tadi, semua sekali melainkan yang pertama, itu mutawatir. Ahad, dia panggil hadis ahad. Maka hadis itu terbagi kepada mutawatir dan juga ahad. Hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis ahad ni ada 3 lah. Sebab kita kata tadi ada 4. Kan? Hadis mutawatir kita dah tolak dah. Tinggal lagi hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Maka hadis aziz, hadis masyhur dan hadis gharib itu adalah hadis ahad.
Wa fihal maqbul wal mardud, maka terdapat pada hadis ahad itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Walaupun hadis itu diriwayatkan oleh 2 orang ataupun 3 orang ataupun 4 orang ataupun 5 orang, tidak sampai kepada mutawatir, syarat dia tak sampai mutawatir, maka kita panggil hadis itu hadis ahad. Maka terdapat pada hadis itu hadis yang diterima dan ditolak. Wa fihal maqbul wal mardud litawaqqufi lil istidlal biha 'ala al-bahthi an ahwali ruwatiha dunal awwali, kerana terpaksa kita mencari tentang kesahihan dia. Adakah dia ni betul lah orang yang dhaif, orang yang lemah, orang yang siqah yang dia percaya, boleh kita ambil daripada ni. Litawaqqufi lil istidlal biha 'ala al-bahthi an ahwali ruwatiha, untuk mengetahui tentang keadaan perawi-perawi tadi. Adakah dia ni orang bagus, hafal hadis betul, adakah orang ni adil, adakah orang ni penipu, adakah orang ni dajjal. Disebut istilah itu disebutkan oleh ahli hadis lah. Bukan saya sebut sebarangan sebutlah dajjal, itu disebut dalam hadis. Orang ni memang dajjal, apa membuat hadis-hadis palsu dalam hadis Nabi SAW, maka dia panggil dajjal. Dajjal. Maka kita katakan bahawa ada yang sahih, maka oleh itu terbahagi kepada hadis yang diterima dan tolak itu. Ada hadis yang sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif yang begitu banyak bentuk-bentuknya. Jadi kita katakan kenapa hadis yang banyak itu, walaupun kita katakan hadis yang banyak itu mungkin kita kata mutawatir, tapi kita katakan hadis tadi sebut tidak sampai kepada had mutawatir. Tidak sampai kepada hadun mutawatir, maksudnya tak sampai kepada mutawatir, dia hanya masih lagi dalam ahad tadi. Jadi hadis itu dikategorikan sebagai dhaif, dan disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan perawi-perawi ni yang begitu lemah, dan tidak boleh mengangkat hadis-hadis ini yang kita riwayatkan tadi kepada martabat yang kepada hadis makbul. Dia dhaif semua sekali. Maka kita kata hadis itu dhaif. Tapi kita kena tahu satu perkara, bahawa hadis-hadis ini apabila kita kumpulkan dia boleh terangkat daripada hadis yang lemah kepada hadis yang diterima. Hadis dhaif, hadis yang tertolak pada hadis diterima. Kata Ibn Hajar lagi, saya sebut Ibn Hajar kerana Ibn Hajar Al-Asqalani ini imam yang terakhir lah kita panggil. Imam terakhir, last huffaz dia dah, kan. Tak ada orang lain yang lebih hebat seperti Ibn Hajar Al-Asqalani ini. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani dia buat buku, beliau Urwatul Fiqh ringkas berkenaan dengan mustalah hadis. Beliau mengatakan untuk mengangkatkan hadis-hadis lemah ini dengan bijam'it turuq, mengumpulkan jalan-jalan tadi yang kita sebut tadi, fulan daripada fulan, jalur-jalur itu kita kumpulkan. Jika dia banyak, maka hadis yang banyak, perawi-perawi yang banyak ini, yang ni dia lemah, jalur ni lemah, jalur ni lemah, jalur ni lemah, jalur ni lemah. Kalau ada 5 jalur, takkanlah semua tu berpakat buat hadis-hadis yang lemah. Maka terangkatlah hadis-hadis yang lemah kepada hadis yang diterima. Maka dia panggil hadis itu hasanun li ghairih, hasan li ghairih. Dia tidak lagi jadi hadis dhaif. Oleh itu nak tahu satu hadis itu lemah ataupun tidak, perlu mengkaji hadis-hadis yang lain juga berkenaan dengan hadis tersebut. Jangan ada berkaitan dengan hadis tersebut, maka dia mengangkat dengan darajah hadis itu kepada hadis yang diterima. Oleh itu, oleh kita lihat, kita tidak dapat memberikan hukum terhadap satu hadis melainkan kita melihat semua hadis. Tengok buku-buku hadis lain, ada tak jalur-jalur yang lain yang boleh mengangkat hadis ini sebagai hadis itu diterima pakai. Kalau kita hanya hafal satu hadis, lepas tu kita kata hadis itu dhaif, itu salah, tak tepat caranya. Seperti mana berkenaan dengan hadis sembahyang tarawih 8 rakaat. Adakah amalan sembahyang tarawih 8 rakaat itu perkara yang boleh dipakai ataupun tidak? Maka diriwayatkan bahawa Nabi SAW solat 8 rakaat ataupun 11 rakaat, termasuk syafa' dan witir. Tapi ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, sembahyang 20 rakaat. Bahkan amal ahli Madinah pada zaman Sayyidina Imam Malik rahimahullah, mereka solat tarawih sebanyak 39 rakaat, termasuk syafa' dan witir. Jadi ada yang menggunakan hadis, dia menggunakan hadis-hadis yang bahawa Nabi SAW solat tarawih itu sebanyak 8 rakaat ataupun 11 rakaat. Maka dia menolakkan, menjadikan hadis-hadis yang lebih daripada itu berkenaan yang diriwayatkan oleh para sahabat, mereka solat 20 rakaat. Mereka mengatakan hadis itu sebagai syaz, yang bertentangan dengan amalan Nabi SAW. Bahkan sesiapa yang beramal dengan hadis itu dikatakan sebagai orang yang bid'ah. Tapi itu salah. Seperti pada kita lihat hadis-hadis berkenaan riwayat 20 rakaat itu, hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana Khalifah Umar bin Khattab menjadikan sembahyang tarawih itu 20 rakaat. Dalam kitab Muwatta Imam Malik
Kata Imam Syafi'i rahimahullah bahawa tidak ada kitab yang lebih sahih selepas Al-Quran seperti kitab Malik. Kitab Imam Malik rahimahullah. Kitab Muwatta Imam Malik. Maka kita katakan bahawa 20 rakaat itu diamalkan oleh para sahabat. Dan kita beramal dengan amalan para sahabat. Sahabat itu adalah mereka ni mengetahui, memahami hadis Nabi lebih daripada kita lagi. Oleh itu kita menggunakan amalan para sahabat dan dibenarkan. Oleh itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Irbad bin Sariyah. Nabi kata, alaikum bil jamaah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Hendaklah kamu pegang dengan sunnah aku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Kena pegang. Addu 'alaiha bin nawajis, maka kamu gigitlah dengan geraham kamu. Tamassaku biha, maka hendaklah berpegang dengannya. Berpegang dengan sunnatul khulafa'ir rasyidin, sunnah para khulafa', para sahabat rahimahullah ajma'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kita kena berpegang. Kita tak kata hadis Nabi saja, bahkan para sahabat, aqwalus sahabah, qaulus sahabat itu adalah amalan kita. Tidak kita kata Nabi sahaja. Ini adalah pendapat yang tidak tepat. Bahkan pendapat yang marjuh, yang tertolak, yang menolak pendapat para sahabat. Sebab para sahabat itu juga adalah sunnah yang mereka bawa. Oleh itu sunnah para sahabat kena ikut. Orang yang menjadikan sunnah itu pada Nabi saja tidak tepat. Bahawa sunnatul khulafa. Oleh itu Nabi sebut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah berpegang sunnah Nabi, sunnati, sunnah aku, sunnah Nabi SAW, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah para khulafa yang hendaklah kita berpegang. Kita bukan hanya pegang hanya Nabi sahaja yang kita boleh ikut, bukan. Tidak tepat pendapat itu. Bahkan pendapat itu tidak betul. Bahkan ahli-ahli bid'ah lah yang menolak menggunakan para sahabat. Bahkan mereka mengatakan para sahabat ini telah murtad selepas zaman Nabi SAW. Na'udzubillah. Ini adalah tomahan yang paling berat sekali terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita sebutkan bahawa apabila hadis itu dia banyak, dia ada turukun muta'addidah ataupun turukun mutanawi'ah, jalan yang begitu banyak itu, dia boleh mengangkat daripada hadis dhaif kepada hadis yang kuat. Tapi hadis yang kita baca ini berkenaan dengan fadilat 40 menghafal hadis, 40 hadis ini dia masih lagi lemah, dan kesemua perawi-perawi terlalu lemah. Yang terlalu lemah dan tidak boleh mengangkat dia menjadi hadis itu kepada hadis yang diterimalah hadis makbul. Dia masih lemah. Seperti mana dia sebut tadi, wattafaqal huffaz, telah bersepakat, telah dipersetujui oleh para hafiz-hafiz hadis ini bahawa hadis ini dhaif. Tapi kita boleh beramal. Nanti dia akan sebut tentang kita boleh terima hadis dhaif ini. Beliau menyebut lagi, kata Imam Nawawi, waqad sanafal ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa min al musannafat. Fa awwalu ma alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Mubarak, thumma Muhammad bin Aslam at-Tusi al-alim ar-rabbani, thumma al-Hasan bin Sufyan an-Nasa'i, wa Abu Bakar al-Ajurri, wa Abu Bakar bin Ibrahim al-Asfahani, wa ad-Daruqutni wal Hakim, wa Abu Nu'aym, wa Abu Abdurrahman as-Sulami, wa Abu Sa'id al-Ma'ali, wa Abu Uthman as-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad al-Ansari, wa Abu Bakar al-Baihaqi, wa khala'iq la yuhsuna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Maka beliau menyebut berapa para ulama yang telah menulis tentang 40 hadis ini. Maksud mereka beramal. Para ulama hadis ni bukannya ulama bukan bidang dia, memang ulama hadis. Abdullah bin Mubarak, siapa tak kenal Abdullah bin Mubarak? Wafat pada tahun 124 Hijrah. Abdullah bin Mubarak ulama hadis paling hebat. Wafat pada 1, maksud sebelum Imam Malik lagi ada. Tabi'in yang hebatlah Abdullah bin Mubarak. Kemudian dia sebut sini siapa lagi? Muhammad bin Aslam at-Tusi, ini semua tabi'in. Al-Hasan an-Nasa'i ini Imam Nasa'i lah, Abu Bakar al-Ajurri, semua ni para ulama ini beramal dengan hadis yang 40 tadi. Walaupun dia tahu hadis itu dhaif. Ini ahli hadis, bukan kita sebut orang biasa. Ahli hadis itu sendiri yang menulis tentang hadis 40. Maksudnya memahami bahawa hadis 40 itu boleh diamalkan. Maksudnya hadis dhaif bukanlah hadis itu kita tolak semata-mata macam tu. Melainkanlah hadis itu memang terlalu teruk. Teruk dia maksudnya hadis itu diriwayatkan oleh pendusta. Maudhu', hadis itu maudhu'. Maka memanglah kita riwayat hadis tersebut. Adapun hadis itu disebabkan orang dia terlupa, dia tersilap, dia mungkin orang dia tak dikenali, maka hadis kita boleh angkat menjadi hadis, walaupun hadis dhaif, tapi kita boleh beramal dengan hadis beliau, dengan hadis-hadis dhaif tersebut. Oleh itu para ulama beramal. Kita sebut ni bahawa disebutkan itu bahawa ulama beramal dengan hadis itu, menulis tentang hadis 40, maksudnya berkenaan dengan perkara agama. Nanti dia akan sebut tentang apakah bab-bab tajuk-tajuk yang diletakkan dalam 40 hadis tadi. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala fi jam'i 40 hadithan, maka aku telah beristikharah,
Imam Nawawi rahimahullah, tengok, nak tulis kitab pun istikharah. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi SAW, mengajar kita untuk beristikharah. Sesungguhnya Nabi SAW dalam satu hadis yu'allimuna al-Quran, yu'allimuna istikharah kama yu'allimuna suratan minal Quran. Sesungguhnya Nabi SAW mengajar kami istikharah seperti mana mengajar kami Al-Quran. Maksudnya mengajar sungguh tiap-tiap hari mengajar istikharah. Maka dia ajar doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmi wa astaqdiru bi qudrati wa as'aluka min fadlikal azim. Itu doa kepada solat istikharah. Maka kita kena beramal lah. Solat istikharah. Hatta segala apa yang kita nak lakukan. Ini para ulama nak tulis buku pun istikharah. Nak tulis hadis pun benda baik dah. Tapi istikharah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijrah. Beliau nak tulis kitab Sahih Bukhari itu, setiap hadis yang nak diletakkan di istikharah, setiap hadis, bukan nak buat buku tersebut. Setiap hadis yang diletakkan dalam kitab beliau Sahih Bukhari itu, Al-Jami'us Sahih tersebut, di istikharah pada Allah Subhanahu Wa Taala nak letakkan hadis tersebut. Itu imam yang besar. Oleh itu sampai hari ini kita menggunakan hadis yang ditulis oleh beliau, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan begitulah para ulama sentiasa beristikharah kepada Allah Ta'ala. Dan kita perlu beramal dengan istikharah ini. Kena istikharah kepada Allah Ta'ala. Kita nak berjalan, kita nak pergi buat perancangan, kita nak semua tu, nak berkahwin, nak buat kenduri, nak apa saja, nak beli kereta, semua perlu kepada istikharah. Walaupun kita tahu benda tu baik, mana kita tahu? Walaupun kita rasa benda tu baik, tapi kita tak tahu apakah akibatnya. Allah tahu yang akibat dan kesannya. Maka kita istikharah pada, jika baik bagi aku berilah, jika tak baik jauhkan pada perkara tersebut. Sebab yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita belajar istikharah. Para ulama mengajar kita bagaimana kita nak istikharah. Nak tulis kitab pun, nak tulis hadis pun istikharah. Wa qad istahartullahi ta'ala fi jam'i 40 hadisan. Maka aku istikharah kepada Allah Ta'ala untuk mengumpul 40 hadis. Iktidaan biha ula'il a'immatil a'lam wa huffadil Islam. Seperti mana mereka mengambil qudwah terhadap para ulama yang kita sebutkan tadi. Abdullah bin Mubarak, Abdul Rahman, Muhammad Aslam At-Tusi, Hasan bin Sufyan As-Saudi. Mereka, Imam Nawawi mengikut, mencontohi, membuat contoh tauladan daripada mereka ini untuk menulis hadis 40 ini. Tengok, Imam Nawawi pun beramal dengan hadis tersebut, mengikut iktidak pada para ulama ini. Begitulah kita, apabila kita nak buat, lakukan ikut para ulama. Mereka lah pewaris Nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu pewaris Nabi. Maka nak orang ni dia, kita mengikut para ulama. Bukan mencecer ulama, menghina ulama ni salah, ulama tak betul. Tak, ulama itu adalah warasatul anbiya. Dia lah pembawa bendera Islam itu para ulama. Maka hendaklah kita mengikut cara para ulama itu sendiri. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail a'mal. Sungguhnya para ulama telah bersepakat boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Tu dia kata fi fadailul a'mal, dalam fadailul a'mal. Dia ada beberapa perkara kita perlu sebut. Pertama, hadis syarat kepada hadis dhaif itu ada 4 syarat. Nak menggunakan hadis dhaif itu ada 4 syarat. Pertama, hadis dhaif itu tidak melanggar prinsip-prinsip syarak. Prinsip syarak maksud tak berlawan dengan prinsip syarak. Maksudnya supaya tidak solat, solat 5 waktu. Maksudnya kalau beramal ni tak perlu solat lagi. Yang tu tak betul. Maksud melanggar prinsip syarak tak boleh. Bahkan hadis itu menjadi, hadis itu adalah hadis maudhu', tertolak. Yang kedua, hadis itu tidak boleh disandar kepada Nabi SAW. Hadis itu tidak boleh disandar kepada Nabi. Maksud tak boleh kata ini Nabi cakap. Yang ketiga, hadis itu boleh diamalkan dalam fadailul a'mal. Keutamaan dalam beramal. Kita boleh beramal dia. Fadail itu disebut apa? Fadailul a'mal. Yang keempat, hadis itu boleh digunakan, kata Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi tambah yang keempat. Biasa orang sebut 3 ni. Yang keempat ni Imam Nawawi sebut dalam kitab azkar beliau. Kitab amalan azkar. Biasa kalau orang dengar tentang azkar itu tentang amalan-amalan yang kita boleh amal sepanjang hari. Beliau menyebut bahawa kita boleh beramal dalam hukum hakam berkenaan dengan ihtiyat. Ihtiyat maksudnya berjaga-jaga atau berwaspada. Berjaga-jaga dan berwaspada. Maksudnya hadis itu berkenaan dengan perkara ihtiyat. Seperti mana hadis Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan mengambil wudu dengan air musyammas. Ada ambil wudu dengan air musyammas, hadis itu makruh. Kita guna hadis, maksudnya menggunakan air yang panas kena cahaya matahari itu. Musyammas ni macam air yang kena cahaya matahari panas. Boleh tak kita ambil wudu dengan? Makruh. Kenapa mazhab Syafi'i kata makruh? Sebab beramal dengan hadis tadi, Sayyidatuna Aisyah. Hadis dhaif. Hadis Aisyah. Maka disebabkan hadis itu dhaif,
maka dia tidak katakan sebagai wajib. Bila kita pakai ihtiyat, dia tidak mewajibkan, tapi dia menjadikan sebagai warak. Sebab supaya apa? Takut-takut hadis itu memang betul daripada Nabi. Kita tak pasti hadis itu sampai dari Nabi ataupun tidak. Tapi kita takut bahawa hadis itu memang daripada Nabi. Maka oleh itu mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Tak boleh menggunakan hadis air musyammas itu untuk mengambil wudu. Jadi ihtiyat itu sebagai sebagai salah satu jalan untuk mengeluarkan hukum, tapi tidak mewajibkan ataupun tidak mengharamkan sesuatu. Tidak mewajibkan ataupun tidak, sama ada jadi makruh ataupun tidak menjadi perkara itu sunat dan sebagainya lah. Sebab apa? Dia adalah hadis dhaif. Sebagai ihtiyat, berjaga-jaga dalam beramal. Jadi 4 syarat. Pertama, tidak melanggarkan syariat, tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Yang kedua, hadis itu tidak disampaikan kepada Nabi SAW. Yang ketiga, beramal dalam fadailul amal. Yang keempat, dalam hukum hakam adalah berkenaan dengan ihtiyat, berjaga-jaga tetapi tidak diwajibkan ataupun tidak diharamkan. Jadi itu dia yang kita katakan sebagai syarat dalam fadailul amal, syarat dalam menggunakan hadis-hadis dhaif. Saya nak habiskan ni sebab kita nanti akan datang, kita sikit lagi saya ada sikit lagi. Okey. Kemudian disebut wa ma hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Walaupun begitu, hadis yang dia kata maksudnya hadis yang kita baca tadi 40 fadilat tentang 40 hadis yang dihafal itu. Walaupun begitu dia kata hadis itu dhaif, falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Tetapi itu dah bukan sebagai iktimad dia, sebagai pegangan dia dalam mengumpulkan 40 hadis itu. 40 hadis tidak beramal dengan hadis dhaif. Walaupun begitu tidak. Bukan nak mengatakan menolak kan, maksudnya tidak diletakkan dalam kitab ini. Bukan tidak diamalkan. Dalam fadail ini banyak. Kalau kita baca kitab azkar, kitab lain, kitab riyadhus shalihin, banyak aja hadis-hadis dhaif. Diamalkan, tak ada masalah. Dan para ulama meletak dalam kitab-kitab beliau. Tak ada masalah. Tapi dalam menulis hadis 40 ini, beliau tidak berpegang kepada dhaif. Dia mencari hadis-hadis yang sahih saja dia letak dalam itu. Oleh itu dia kata falaysa i'timadi ala hadzal hadis, maka aku tidak berpegang pada hadis ini dalam mengumpulkan hadis 40 ini. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah, bahkan dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis sahih saja. Liyuballighu syahidu minkumul ghaib, supaya orang yang menyaksikan, yang mendengarnya, maka menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah Taala berikan bagi kesenangan kepada seorang itu apabila mendengar ucapanku, maka dia memahaminya dan dia memberi menyampaikan kepada orangnya, kepada orang lain seperti mana yang didengar. Maksudnya Allah Taala, Nabi berdoa kepada mereka yang menyampaikan hadis. Itu tujuan Imam An-Nawawi rahimahullah menulis hadis ini supaya hadis itu dapat diamalkan. Hadis yang 40 inilah yang disebutkan. Thumma minal ulama man jama'al arba'ina fi usuluddin. Di antara para ulama itu mengumpul hadis 40 tentang usul agama. Wa ba'duhum fil furu', di antara mereka tentang furu' agama. Wa ba'duhum fil jihad, di antara mereka tentang jihad. Wa ba'duhum fil zuhud, di antara mereka tentang zuhud. Wa ba'duhum fil adab, di antara mereka menceritakan tentang adab. 40 adab. 40 hadis tentang adab, 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang zuhud, itu maksud dia. Wa ba'duhum fil khutab, di antara mereka tentang khutbah. Wa kulluha maqasidu salihah radhiyallahu taala an qasidiha. Semua itu adalah tujuan-tujuan yang baik. Tujuan-tujuan yang baik. Di kumpulan hadis itu ada tujuan-tujuan yang baik. Semoga Allah Taala meredai bagi orang-orang yang melakukan di atas tujuan tersebut, mengumpulkan hadis 40 tadi. Wa qad ra'aitu jamu arba'ina ahamma min hadha kullih, maka aku kumpulkan hadis 40 ni lebih baik daripada semua tu. Maksudnya ditulis sebelum ini ditulis. Oleh itu kita menggunakan hadis arba'in 40 hadis Nawawi ni, Imam Nawawi je, orang lain tak kita guna. Kan? Siapa dikumpul hadis betul-betul untuk kita semua kita boleh guna. Lebih penting daripada itu. Untuk berkatnya Imam Nawawi menulis hadis 40. Walaupun banyak dah ulama tulis 40 hadis ni, tapi Imam Nawawi ni lah kita ikut, kita baca. Yang ramainya orang baca kitab ni. Itu dia kata yang lebih penting. Wahya arba'una hadithan mustamilatan ala jami'i dhalik wa kullu hadith minha qa'idatan 'azimatan min qawaidid din qad wasafahu ulama bi anna madar al-islami alaih. Semua sekali ada 40. Bahkan apa yang dituliskan Imam Nawawi dalam kitab Arba'un Nawawiyah ini, 40 hadis ini, ada 42 hadis. Dan ditambah oleh Ibn Rajab Al-Hambali menjadi hadis itu 50. Nanti kita lihat, kita tambah jadi sampai 50 disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali mengikut kaedah yang digunakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan hadis. Dalam kitab ni ada 42 saja.
Kalau sampai 50 tu ditambah oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Di antara semua hadis ini ada merupakan kaedah dalam Islam. Qad wasafahul ulama, dan telah disifatkan oleh para ulama bahawa bahkan di antaranya adalah inilah berkenaan dengan Islam, atau inilah sebahagian daripada Islam. Hadis ini berkenaan dengan sebahagian daripada Islam, ataupun 1/3 Islam, ataupun sebagainya. Thumma altazimu fi hadhihi al-arba'in an takuna sahihatan wa mu'dhamaha fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Dan aku telah beriltizam untuk mengumpulkan 40 hadis ini, hendaklah hadis ini sahih. Diiltizam sungguh nak tulis ni hadis pasti sahih. Dan kebanyakannya dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Wa adhkuruha mahdhufatal asanid liyasula hifdhuha wa ya'ummu al-intifa'u biha insyaallah ta'ala, thumma utbi'uha bi babin fi dhabti khafiyyin alfaziha. Maka aku buangkan semua jalur-jalur itu, perawi-perawi aku tak sebut. Aku hanya menyebut tentang hadis saja. Qala an Abi Hurairah an Umar bin Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia potong semua jalur-jalur itu supaya kita dapat faedah daripada hadis tersebut. Thumma utbi'aha bi babin fi dhabti hafiyi alfaz. Maka aku letakkan satu bab tentang bagaimana nak sebut lafaznya, lafaz hadis tersebut. Wa yang bagi likulli rawibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi al-ahadith lima ishtamat alaihi min al-muhimmat wa ihtawat alaihi min at-tanbih ala jami'i at-ta'at. Maka sayugianya lah bagi orang yang mahukan akhirat mengetahui hadis-hadis ini yang merangkumi perkara-perkara yang penting, yang mengandungi perkara-perkara tentang amal ibadat ni, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa dzalika zahir liman tadabbara, dan itulah zahir terhadap hadis ini berkenaan dengan siapa yang membaca dan memahaminya, untuk kita beramal dengan hadis tersebut. Wa 'alallahi i'tibadi wa ilaihi tawfidi wastinadi wa lahul hamdu wan ni'mah wa bihi tawfiqi was sihhah wal 'ismah. Maka dengan itulah aku berpegang kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan aku serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah para ulama bila menulis, dia mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitulah juga kita, bila kita nak beramal, kita lakukan sesuatu, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dia lah yang membantu kita, dia lah yang memberikan kita jalan, memberi taufik untuk melaksanakan perkara tersebut. Wallahu Ta'ala alam. Jadi setakat itu sahaja dahulu. InsyaAllah kita pada masa akan datang tentang hadis yang pertama berkenaan dengan niat, kita sambung pada masa akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.